Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. InsyaAllah pagi ini kita akan mengulang sekali lagi keterangan bagi ayat yang ke-17 yang telah pun kita bicarakan pada pagi semalam, yang mana kita belum lagi membincangkan tentang pengajaran dan tindakan selepas tadabbur. Kita terus kepada ayat yang ke-17. Kita baca sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Ayat 17 ini adalah ayat yang Allah menyebutkan balasan syurga yang Allah Ta'ala telah sediakan bagi sesiapa yang dia seperti maklumat yang terkandung pada ayat yang ke-16 dan juga pada ayat yang ke-15. Allah telah menyediakan nikmat syurga yang tiada siapa pun sebenarnya yang mengetahui hakikat yang sebenar-benarnya. Tetapi Allah memberitahu nikmat syurga itu antara nikmatnya boleh dilihat pada mata. Jadi kita terus pergi kepada apakah pengajaran ayat ini. Okey, pengajaran yang pertama yang boleh kita ambil di sini, Allah ingin menjelaskan kepada kita betapa tingginya, betapa agungnya nikmat syurga, kerana hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja yang Maha mengetahui hakikat yang sebenar-benarnya. Okay. Pengajaran ni dia tidak ada dalam nota, tapi ini saya buat penambahan. Yang kedua, kita dapat belajar pada ayat yang ke-17 ini, syurga pasti akan membuatkan mata kita, hati kita dan perasaan kita yang amat membahagiakan, yang amat menyenangkan. Pelajaran yang ketiga yang kita dapat belajar di sini, sesungguhnya bagaimana nak dapat tahap keagungan nikmat syurga, ia bergantung kepada kesungguhan dan dia bergantung kepada kesungguhan kita beramal, dan dia bergantung kepada seikhlas mana kita beramal. Seperti mana kita sebut pada ayat yang ke-16, dia bersungguh untuk bangun di tengah malam. Dia sanggup jauhkan apa kita panggil lambung dia daripada dia tidur, dan dia sanggup korbankan waktu tidur dia untuk dia bangun malam. Kemudian dia juga menginfakkan rezeki, sebahagian rezeki yang Allah beri kepada dia. Bukan senang tuan-tuan untuk bangun malam, untuk membuatkan qiyamul lail, dan bukan senang untuk mengeluarkan, menginfakkan harta yang kita cari
siang malam berhempas pulas, tetapi kita keluarkan untuk memberikan bantuan kepada manusia yang lain. Maka sejauh mana kita bersungguh untuk buat amal, maka setinggi itulah Allah akan menyediakan balasan untuk orang yang bersungguh. Begitu juga seikhlas mana amalan yang dia buat, maka setinggi itulah Allah Ta'ala akan menyediakan amal-amal yang Allah rahsiakan. Lagi dia ikhlas, lagi banyak kejutan-kejutan yang dia tak sangka akan tingginya nikmat yang Allah beri kepada manusia yang bersungguh beramal dan ikhlas dalam beramal. Kemudian apa tindakan yang kita perlu lakukan? Tak adalah nota juga, saya terlepas pandang, saya mohon ampun dan maaf, tapi tuan-tuan boleh ambil catatan. Kalau kita dah tahu Allah akan menyediakan nikmat syurga bergantung kepada kesungguhan beramal, bergantung kepada keikhlasan amalan, maka tindakan kita kena sentiasa ikhlas dalam membuat satu amalan. Sungguh-sungguh kita buat satu amalan, dan kita kena sabar. Sabar buat amal, jangan diputus dia, cekal dia. Sehari demi sehari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Kenapa perlukan keikhlasan? Kenapa perlukan kepada kesungguhan? Kenapa perlukan kepada kesabaran? Kerana nak masuk syurga ni sebenarnya sangat susah. Ini pun hadis ni pun tak ada dalam nota tu. Yang mana tuan-tuan, Nabi SAW memaklumkan. Okey, saya terus bawa hadis ni, tapi sebelum saya sampai pada hadis ni, saya nak cerita pada tuan-tuan yang malaikat Jibril telah melihat syurga dan neraka. Okey. Tak ada juga dalam nota ni, yang ni kena ingat dan kena buat catatan begini. Ada hadis yang sahih. Kita tengok riwayat Bukhari Muslim kan. Satu ketika setelah Allah ciptakan syurga, setelah Allah ciptakan neraka, Allah perintah kepada Jibril alaihi salam untuk Jibril pergi tengok dekat syurga tu ada apa. Maka Jibril alaihi salam dia pun pergilah tengok ke dalam syurga. Setelah dia selesai melihat apa yang ada di dalam syurga, dia kembali membuat laporan kepada Allah. Dia bagi tahu, dia kata tak ada mana-mana manusia kalau dia dengarlah pasal syurga ni, dia pasti nak masuk. Kemudian kali kedua Allah kata, Jibril, sekali lagi kau pergilah kepada syurga tu. Dan waktu kali kedua Jibril pergi ke syurga, Allah telah letakkan syurga ni dengan pagar-pagar dia. Maksudnya syurga ni Allah keliling dia dengan hadis yang saya nak tunjukkan ni. Allah kelilingkan syurga tu dengan pagar-pagar. Maksudnya nak masuk syurga tu tak macam yang pertama tadi. Allah telah keliling dia dengan pelbagai kesulitan. Lepas tu apabila Jibril pergi tengok, dia balik, dia kata kepada Allah Azza wa Jalla, dia kata fawarabbika, dia kata demi keagunganmu ya Tuhan, kalau macam ni lah, dia kata tak ada seorang pun yang layak untuk masuk ke dalam syurga. Dia kata tak ada seorang pun yang akan dapat masuk ke dalam syurga. Sebab apa? Sebab kali kedua tadi Allah telah kelilingi syurga dengan pelbagai kesulitan. Sampai Jibril kata kalau macam ni punya susah, dia kata tak ada seorang pun yang akan dapat melepasi, yang akan memasuki ke dalam syurga. Lepas tu Allah minta Jibril pergi tengok pula kepada neraka. Kenapa saya terus bawa masuk tajuk neraka? Sebab nanti pada ayat nombor 18, ayat nombor 19, ayat nombor 20, kita Allah tersebut tentang neraka. Apabila Jibril pergi tengok ke dalam neraka, baliknya Jibril kata, demi keagunganmu, keizahanmu ya Allah,
Kalau mana-mana manusia dia tahulah pasal neraka ni, dia memang tak nak masuk, dia kata. Memang tak akan masuk. Kali kedua Allah kata kau pergi sekali lagi ke dalam neraka. Ketika dia pergi ke neraka, didapati neraka itu Allah letakkan di sekelilingnya penarik-penarik yang bawa orang masuk ke dalam neraka. Kemudian Jibril balik melaporkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia kata kalau macam ni lah neraka, dia kata, maka tidak ada seseorang pun yang akan terlepas, melainkan dia akan masuk ke dalam neraka. Tuan faham tak hadis tu? Maksudnya Jibril nak bagi tahu Allah ni dia kelilingkan syurga ni susah nak masuk. Sangat susah nak masuk. Begitu juga nak masuk ke dalam neraka ni senang sangat. Itu yang keluarnya hadis yang saya nak paparkan ini, yang mana dalam sabda Nabi SAW, Nabi mengatakan dalam sabdanya SAW, hujibatin naru bisyahawat. Neraka itu diliputi dengan syahwat. Syahwat ni maknanya keinginan kita. Kita ni manusia memiliki sifat suka kepada sesuatu, minat pada harta, minat pada manusia, minat macam-macam kita nak. Sebab tu neraka ni dia diliputi dengan syahwat. Maksudnya nak masuk neraka ni faktor besar dia adalah syahwat. Tetapi jangan faham syahwat tu hanya pada seksual, tidak. Itu termasuk daripadanya. Suka kumpul harta, suka apa saja keinginan manusia, itulah penyebab boleh bawa manusia ke dalam neraka. Lepas tu Nabi mengatakan wahujibatil jannatu bil makarih, dan diliputi neraka itu, diliputi syurga itu dengan perkara-perkara yang orang tak suka. Orang tak suka tu maksud dia apa? Maksud dia nak masuk ke dalam syurga ni dia perlu bersusah payah. Bersusah payah apa? Kita boleh kata begini. Nak masuk neraka itu faktor dia hawa nafsu, syahwat dia. Tapi nak masuk ke dalam syurga ni kita terpaksa korbankan hawa nafsu. Kita kena lawan. Kalau ikut hawa nafsu kita tak bangun dah subuh ni. Betul tak? Sebab apa? Susah nak dia lah. Waktu tidur, seronok untuk tidur. Nak bangun sembahyang subuh tu. Tapi disebabkan kita sabar, cekal, bangun juga. Nak pergi masjid. Bukan kereta tak ada, bukan kenderaan tak ada, bukan tak sihat. Tapi kalau tak ada kecekalan, tak datang dia. Faham tak? Jadi nak masuk syurga ni kita kena buat benda-benda yang susah. Susah tuan-tuan. Nak keluar rumah perempuan nak kena berhijab pula. Betul tak? Tapi sebab dia tahu itu perintah Tuhan, dia lawan juga hawa nafsu dia. Okey, jadi maknanya nak masuk syurga ni kita kena banyak berkorban. Kita kena cekal, kita kena sabar. Itu yang kita nak kaitkan dengan tindakan selepas tadabbur tadi. Dia sanggup bangun malam. Orang lain syok-syok tidur sambil bermimpi-mimpi kan. Tapi dia bangun, dia sujud pada, dia berdiri qiyam, dia baca ayat Quran, dia berdoa dengan penuh khaufan wa tama'a. Lepas tu pula dalam hidup dia selalu menginfakkan harta dia. Walaupun dia tahu duit pencen dia berapa sangat duit pencen dia. Itulah yang dia bergantung. Tetapi dia tetap yakin bahawa apa yang dia buat itu, itulah yang Allah suka. Jadi moga-moga syurga yang Allah nak sediakan untuk kita itu, Allah akan menilainya bersesuaian dengan kesungguhan kita, pengorbanan kita. Tuan-tuan yakin pada Allah Azza wa Jalla. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi, ada satu ayat dalam surah Al-Kahfi. Allah mengatakan hunalikal walayatu lillahil haqq huwa khairun thawaba wa khairun uqba. Allah kata dialah sebaik-baik pemberi ganjaran pahala dan dia adalah sebaik-baik pemberi kesudahan. Jadi tuan-tuan jangan bimbang. Okey, apa yang kita buat dekat dunia ini
sanggup korban waktu, korban rehat, korban tenaga, Allah pasti akan menyediakan balasan yang bersesuaian dengan tahap kepayahan kita. Tuan-tuan, kita terus pergi kepada ayat yang berikutnya. Okey, kita terus pergi kepada ayat yang ke-18. Okey. Ayat nombor 18 dalam nota yang bercetak, ia berada pada muka surat 119. InsyaAllah nanti kita belajar surah Al-Insan. Nota saya sedang siapkan, on the way, dalam perjalanan. InsyaAllah nanti waktu kita belajar surah Insan, Allah akan jelaskan lagi. Sebab surah Sajadah, Allah cuma kata dia rahsiakan apa dia nak bagi. Tetapi surah Insan kata, aku bagi tahu jawapan dia serba sedikit. Nanti waktu kita belajar surah Insan, ada 14 ayat yang Allah menyebutkan apa tu nikmat syurga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti kita akan belajar. Tapi hanya satu ayat saja Allah menyebut tentang neraka. Sebab tu dipasangkan Al-Insan dengan surah tu Sajadah. Sebab itu waktu kita tunduk pada Allah, kita buat macam ayat 15 dan ayat nombor 16 dalam suratul Insan. Dia bagi lagi kita galakkan. Nak tahu nikmat syurga tu apa? Dia ada 14 ayat. Nanti kita akan belajar. Tetapi tuan-tuan, dalam suratul Insan, Allah ada panggil, Allah ada bagi satu pangkat kepada orang-orang yang dia bersungguh-sungguh dia buat amal. Apa nama pangkat tu? Kerja rumah pada tuan-tuan dan perempuan, cari nama pangkat tu apa. Maka pada ayat nombor 18 surah Sajadah, Allah juga memberikan gelaran-gelaran. Apa gelaran yang Allah nak beri kepada dua kumpulan? Sebab ada ahli neraka, ada ahli syurga. Kita dah belajar ayat nombor berapa? Ayat nombor 12, 13, 14 orang yang neraka. Lepas tu kita belajar ayat 15, 16, 17 tentang penghuni syurga. So dua kumpulan ni Allah Ta'ala nak bagi jelas lagi kepada kita. Allah Ta'ala nak terangkan, okey, orang yang ayat 12, 13, 14 ni, mereka ni kita nak panggil dia apa? Orang yang ayat 15, 16, 17, kita nak panggil dia apa? So kalau dua ini berbeza, dua ini ada perbezaan, so apakah perbezaannya? Jadi Allah bagi jawapan tu pada ayat nombor 18. Mari kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. Ayat ni Allah mulakan dengan mengemukakan persoalan. Allah tanya kita, maka apakah orang yang beriman itu dia sama seperti orang yang fasik? Maka Allah bagi jawapan. Allah tanya, Allah bagi jawapan. La yastawun. Mereka sudah pasti tidaklah sama. Tidaklah sama tu merujuk kepada apa? Merujuk kepada balasan yang Allah nak beri kepada mereka. So Allah bagi kita pilihan. Nak jadi mukminan ke? Nak jadi fasiqat? Kalau kita tunduk kepada Allah, kalau kita bangun malam,
doa pada Allah dengan penuh ketakutan, pengharapan, menginfakkan harta dia. Dia tidak sombong kepada Allah, maka dia mukmin. Maknanya ayat 18 ni dia membuat kesimpulan pada ayat-ayat yang sebelumnya. Okey, jadi mari kita bincang. Kalau tuan baca pada ulasan Ibnu Katsir, beliau mengatakan Allah Taala bagi tahu kepada kita tentang keadilannya, kemurahannya, di mana pada hari akhirat nanti dalam Allah memberi hukuman, Allah takkan bagi ada persamaan, takkan sama hukuman antara orang yang beriman kepada ayat-ayat dia dan ikut Rasul dia dengan balasan yang Allah nak bagi kepada orang yang fasik. Jadi kita bincangkan apa itu fasik menurut Al-Quran. Cuma waktu dia dah sampai kepada 21 minit 20 saat. Tuan-tuan nak teruskan untuk pengertian fasik sebagai penutup dia? Boleh tuan-tuan? InsyaAllah. Semangat tuan-tuan dan perempuan ni. Pasti Allah bagi ganjaran dia. Boleh tuan-tuan ya? Saya sikit minta waktu kecemasan. Okey. Apa itu fasik? Dalam Quran kita akan jumpa perkataan fasik Allah sebut sebanyak 54 kali. Fasik. Fasik dari sudut bahasa bermaksud bahasa Arab, fasik itu bermaksud keluar daripada sesuatu. Maksudnya kalau benda-benda keluar, contohnya kurma, biji kurma keluar daripada sarung dia, dia panggil fasik. Itu dari sudut bahasa Arab. Okey. Tapi dari sudut istilah, fasik dipakai kepada mana-mana manusia yang keluar dari mentaati Allah Azza wa Jalla. Kalau kita pegang definisi ni, rasanya kita dapat tak gelaran fasik kepada kita? Fasik keluar dari mentaati Allah, fasik. Maknanya buat dosa, fasik. Jelas tak? Okey, tapi nanti kita kupas lagi. Kalau macam tu kami semua ni yang tak maksum, fasik lah. Iya. Adakah kami ni sama macam ayat nombor 18? Itu yang kita baca Quran, Allah tujukan ayat tu kepada kita. Kita baca tiap-tiap pagi Jumaat, Allah tanya pada kita, sama tak orang yang fasik dengan orang beriman? Kita kata, Allah bagi jawapan, tentulah tak sama. Tapi persoalannya, aku ni mukminan ke aku ni fasiqat? Betul, kita kena belajar. Tapi tengok definisi ni, fasik tu kalau keluar dari mentaati Allah, fasik. Tinggalkan apa yang Allah wajibkan, fasik. Buat apa yang Allah larang, fasik. Okey, definisi yang istilah ni saya nak ukurkan satu ayat yang kita dah belajar kat Suratul Kahfi. Kita pergi kepada pengertian saja. Tapi penyelesaian lanjut nanti saya akan bincang besok. Okey, tengok ya. Kita dah belajar tempoh hari waktu Allah perintah kepada malaikat supaya sujud kepada Adam, malaikat sujud tak? Malaikat sujud. Maknanya malaikat taat perintah Allah. Okey. Tetapi ketika Allah perintah kepada iblis supaya sujud kepada Adam, iblis sujud tak? Iblis tak sujud. Maknanya iblis tak taat Allah. Kerana iblis tidak taat Allah, Allah panggil dia apa? Allah kata, illa iblis kana minal jin fafasaqa. Nampak tak perkataan fafasaqa? Fasik lah.
Allah kata apabila diperintahkan kepada malaikat sujud kepada Adam, mereka sujud, tetapi malaikat iblis dia tak nak sujud. Apabila dia tak nak sujud, dia tak nak taat perintah Allah, Allah kata dia telah berlaku fasiq. Okey, jelas tuan-tuan. Maknanya pengertian fasik keluar dari mentaati Allah. Jadi adakah selama ini kita termasuk pada ayat yang ke-18 fasik? Secara umum kalau ambil pengertian dia kena. Tapi adakah ayat 18 itu Allah lebih menspesifikkan lagi kumpulan orang yang fasik? Ini kita bincang pada pengisian esok pagi. Sebab saya kena ambil waktu yang agak panjang sikit lagi. Sebab ni dah 20 minit dekat 26 minit. Macam tu. Jadi saya minta maaf, bukan nak bagi tergantung. Tapi memang kena tergantunglah. Untuk kita bincang besok. Adakah fasik ni dia ada pembahagian dia? InsyaAllah besok kita akan baca sekali lagi ayat nombor 18. Lepas tu kita bincang. Apakah kategori orang yang fasik? Ada beberapa pembahagian dia. InsyaAllah kita jumpa esok pagi. Terima kasih banyak-banyak pada tuan-tuan dan puan. Jazakumullah khair kerana memberikan waktu tambahan. Dan jazakumullahu khair kepada tuan-tuan dan puan kerana mengimarahkan, menyertai bersama dengan kita pada pagi ini. Moga-moga Allah memberikan rahmat, Allah memberikan keberkatan pada umur, pada kesihatan dan sebagainya. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم.